Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazirah binti Hassan dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia akan membentangkan kertas kerja Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara yang bertajuk Penggunaan Log Angki Jawi dalam Penulisan Tulisan Jawi. Refleksi amalan yang lalu, majoriti murid tahun 2 tidak dapat menguasai kemahiran menyambungkan huruf tunggal Jawi dengan baik. Puncanya adalah disebabkan oleh kurangnya kefahaman terhadap konsep penulisan huruf Jawi. Murid tidak dapat mengenal pasti dengan baik kategori huruf Jawi dan murid kurang berminat untuk mengikuti pembelajaran Jawi. Fokus kajian. Kajian ini memberi fokus kepada penggunaan log angki Jawi dalam meningkatkan penguasaan kemahiran menulis tulisan Jawi, mengkategorikan huruf Jawi dan kemahiran dan minat murid dalam pembelajaran Jawi. Kajian ini turut menguji secara empirikal perbandingan min penguasaan Jawi berdasarkan jantina setelah menggunakan log angki Jawi. Objektif kajian ini yang pertama, mengenal pasti tahap penguasaan murid dalam kemahiran menyambungkan huruf tunggal Jawi untuk membentuk perkataan dengan betul selepas menggunakan log angki Jawi. Yang kedua, mengenal pasti tahap penguasaan murid dalam kemahiran mengkategori huruf tunggal Jawi mengikut kaedah penyambungan huruf setelah menggunakan log angki Jawi. Yang ketiga, mengenal pasti tahap minat murid terhadap pembelajaran Jawi setelah menggunakan log angki Jawi dalam pembelajaran. Yang keempat, mengenal pasti perbezaan yang signifikan antara penguasaan Jawi murid setelah mengaplikasikan log angki Jawi berdasarkan jantina. Kumpulan sasaran. Kajian ini melibatkan kelas yang kaji mengajar sahaja iaitu kelas 2 dedikasi di Sekolah Kebangsaan Tasik Utara Johor Bahru yang berjumlah 25 orang murid yang terdiri daripada 14 lelaki dan 11 perempuan. Tinjauan awal. Hasil purata markah bagi kesemua peserta kajian dalam ujian menyambungkan huruf tunggal Jawi bahagian A berada pada tahap gagal. Dan didapati seramai 25 orang peserta kajian masih gagal dan keliru dalam mengenal pasti dengan tepat bagi keseluruhan huruf dalam kategori huruf Jawi yang boleh bersambung dengan huruf selepasnya. Bahagian B. Pelaksanaan program interversi. Kajian tindakan ini dilaksanakan sebanyak 2 kitaran berpandukan gelung kajian tindakan Chemist Taggart 1988 yang bergerak dalam satu kitaran yang berterusan yang melibatkan 4 peringkat iaitu merancang, bertindak, memerhati dan mereflek. Kajian ini mengaplikasikan penggunaan log angki Jawi yang terdiri daripada 2 komponen utama iaitu puzzle log angki Jawi dan predictable log angki Jawi dengan berkonsepkan kaedah bermain secara berperaturan bagi meningkatkan kemahiran murid dalam menguasai kemahiran menyambung huruf tunggal Jawi dan mengkategori huruf Jawi mengikut kaedah penyambungan huruf Jawi. Dan ini merupakan puzzle dan predictable log angki Jawi. Berikut merupakan jadual pengelasan kelompok huruf pada puzzle log angki Jawi berdasarkan warna dan bentuk. Bagi kategori huruf Jawi yang boleh bersambung dengan huruf sebelum dan selepasnya merupakan puzzle berwarna hijau dan terdapat lekukan dan unjuran yang dapat menghubungkan puzzle huruf tersebut dengan puzzle huruf selepasnya. Bagi kategori huruf Jawi yang boleh bersambung dengan huruf sebelumnya tetapi tidak boleh bersambung dengan huruf selepasnya, warna puzzle pada puzzle log angki Jawi ialah warna kuning dan terdapat lekukan pada sebelah kanan dan garisan lurus tanpa apa-apa lekukan atau unjuran pada sebelah kiri. Seterusnya, bagi kategori huruf yang langsung tidak boleh bersambung dengan mana-mana huruf, warna puzzle log angki Jawi ialah warna merah
dan ianya berbentuk segi empat sama sisi. Pelaksanaan program intervensi pada kitaran pertama. Pada peringkat perancangan, pengkaji telah membuat tinjauan literatur untuk mengkaji kajian-kajian lepas berkaitan kaedah penyelesaian masalah. Seterusnya, pengkaji telah memilih kaedah log and Kijawi bagi program intervensi ini. Pengkaji juga turut menyediakan soalan latih tubi dan merancang pelaksanaan intervensi secara atas talian disebabkan oleh pandemik COVID-19. Semasa fasa tindakan, pengkaji telah melaksanakan pelan tindakan intervensi dengan memperkenalkan log and Kijawi kepada peserta kajian dan memberi penerangan kepada peserta kajian. Peserta kajian seterusnya mengaplikasikan log and Kijawi. Setelah itu, peserta kajian melaksanakan ujian pos. Pengkaji juga turut mengedarkan borang soal selidik untuk mendapatkan maklum balas daripada peserta kajian. Masa fasa pemerhatian, pengkaji memeriksa dan menganalisis markah ujian pos. Pengkaji juga turut menganalisis dapatan kajian pada kitaran pertama. Pada fasa refleksi, pengkaji membuat refleksi kendiri dan mereflek keberkesanan log and Kijawi. Seterusnya, semasa pelaksanaan program intervensi pada kitaran yang kedua, pengkaji telah menggunakan bahan intervensi log and Kijawi dan telah membuat penambahbaikan pada kaedah penerangan. Pengkaji juga turut membina soalan latih tubi yang baharu untuk dijawab oleh peserta kajian. Semasa fasa tindakan, pengkaji telah melaksanakan pelan tindakan intervensi dengan menerapkan prinsip konstruktivisme. Pengkaji juga turut memberi penerangan dengan berbantukan slide. Peserta kajian kemudiannya mengaplikasikan log and Kijawi. Dan akhir sekali, peserta kajian melaksanakan ujian pos dan memberikan maklum balas melalui borang soal selidik. Semasa fasa pemerhatian, pengkaji memeriksa dan menganalisis markah ujian pos. Pengkaji juga turut menganalisis dapatan kajian bagi kitaran kedua. Semasa fasa refleksi, pengkaji membuat refleksi kendiri dan mereflek keberkesanan log and Kijawi. Bagi penilaian objektif 1, iaitu mengenal pasti tahap penguasaan murid dalam kemahiran menyambungkan huruf tunggal Jawi untuk membentuk perkataan dengan betul selepas menggunakan log and Kijawi. Pengkaji mendapati tahap penguasaan murid dalam kemahiran menyambungkan huruf tunggal Jawi untuk membentuk perkataan dengan betul selepas menggunakan log and Kijawi ialah berada pada tahap yang cemerlang. Penilaian objektif yang kedua, mengenal pasti tahap penguasaan murid dalam kemahiran mengkategori huruf tunggal Jawi mengikut kaedah pengajuan huruf setelah menggunakan log and Kijawi. Pengkaji mendapati tahap penguasaan murid dalam kemahiran mengkategori huruf tunggal Jawi mengikut kaedah penyambungan huruf setelah menggunakan log and Kijawi berada pada tahap yang cemerlang. Penilaian objektif yang ketiga, iaitu mengenal pasti tahap minat murid terhadap pembelajaran Jawi setelah menggunakan log and Kijawi dalam pembelajaran. Pengkaji mendapati tahap minat murid dalam pembelajaran Jawi berada pada tahap yang tinggi setelah menggunakan log and Kijawi. Penilaian bagi objektif yang keempat, iaitu mengenal pasti perbezaan yang signifikan antara penguasaan Jawi murid setelah mengaplikasikan log and Kijawi berdasarkan jantina. Pengkaji mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara penguasaan Jawi murid setelah mengaplikasikan log and Kijawi berdasarkan refleksi kajian bagi menjawab soalan kajian yang pertama. Hasil penilaian terhadap ujian pos yang telah dilaksanakan mendapati bahawa tahap penguasaan murid dalam kemahiran menyambungkan huruf tunggal Jawi untuk membentuk perkataan dengan betul selepas menggunakan log and Kijawi berada pada tahap yang amat baik pada kitaran pertama dan meningkat pada tahap cemerlang pada kitaran kedua intervensi. Hal ini membuktikan bahawa penggunaan bahan media pengajaran dan pembelajaran
berasaskan permainan puzzle yang diadaptasikan pada puzzle Lock and Key Jawi terbukti telah dapat memberikan pengalaman konkret kepada murid untuk memahami konsep penyambungan huruf tunggal Jawi. Manakala, predictable Lock and Key Jawi pula dapat dijadikan sebagai panduan asas bagi mengenal, membezakan dan meneliti cara penulisan huruf tunggal Jawi secara keseluruhan. Sejajar dengan hal ini, kajian yang dijalankan oleh Awad Soliman Keshta dan Fikri Kamil Al-Falid 2013 juga turut mendapati bahawa permainan puzzle merupakan alat yang berkesan untuk membantu pelajar mengembangkan kemahiran yang diperlukan seperti kemahiran membaca, menulis dan menyelesaikan masalah di mana ianya dapat menarik perhatian pelajar dengan baik. Refleksi kajian bagi soalan kajian yang kedua. Hasil penilaian terhadap ujian pos yang dijalankan mendapati tahap penguasaan murid dalam kemahiran mengkategorikan huruf Jawi mengikut kaedah penyambungan huruf selepas menggunakan Lock and Key Jawi berada pada tahap cemerlang pada kedua-dua kitaran intervensi. Ini menunjukkan bahawa penggunaan warna yang spesifik mengikut kategori huruf tunggal Jawi pada Lock and Key Jawi terbukti telah dapat membantu peserta kajian mengenal pasti kategori huruf Jawi dengan cemerlang. Dapatan ini bertepatan dengan kajian Mardiah Mat Zamili 2012 yang mendapati penggunaan lambang dan warna bagi kelompok huruf Jawi seperti yang terdapat dalam kaedah tiru macam saya memberi kesan positif terhadap pencapaian dan minat murid terhadap penulisan huruf tunggal Jawi. Hal ini turut disokong oleh Muhammad Hidayat Othman 2012 yang mendapati penggunaan warna dan simbol dalam pengajaran Jawi sangat berkesan dalam membantu murid lemah dalam kemahiran menyambung huruf Jawi. Hal ini demikian kerana penggunaan warna dan simbol yang digunakan dapat memudahkan murid mengenali huruf-huruf Jawi mengikut kategorinya. Seterusnya dapat memahirkan diri dalam kemahiran menyambung huruf Jawi. Refleksi kajian bagi soalan kajian yang ketiga. Berdasarkan nilai min yang diperoleh iaitu 4.424 pada kitaran pertama dan 4.62 pada kitaran kedua, dapatlah diinterpretasikan bahawa minat murid berada pada tahap yang tinggi setiap kali selepas sesi intervensi dilaksanakan. Nilai min juga menunjukkan peningkatan sebanyak 0.196 selepas kitaran kedua. Ini bermakna murid semakin berminat terhadap pembelajaran Jawi setelah mengaplikasikan Lock and Key Jawi dalam sesi intervensi. Bahkan, item soal selidik yang terdapat dalam borang maklum balas peserta kajian mendapati bahawa item C1 iaitu saya berminat menggunakan Lock and Key Jawi sewaktu sesi pembelajaran Jawi peroleh nilai min yang paling tinggi dalam kedua-dua kitaran intervensi. Hal ini berkemungkinan besar kerana peserta kajian tertarik dan berminat untuk menggunakan Lock and Key Jawi disebabkan oleh warna dan bentuknya yang menarik. Seperti mana hasil kajian Mardiah Mat Zamili 2012 yang mendapati penggunaan lambang dan warna bagi kelompok huruf Jawi dalam kaedah tiru macam saya memberi kesan positif terhadap pencapaian dan minat murid terhadap penulisan huruf tunggal Jawi. Refleksi kajian bagi soalan kajian keempat. Analisis inferensi ujian T tidak bersandar bagi menguji perbandingan min penguasaan Jawi murid setelah mengaplikasikan Lock and Key Jawi pada kitaran pertama dan kitaran kedua mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara penguasaan Jawi murid setelah mengaplikasikan Lock and Key Jawi berdasarkan jantinah. Hal ini bermakna Lock and Key Jawi yang merupakan media pembelajaran berasaskan permainan puzzle sememangnya berkesan dan sesuai untuk diaplikasikan oleh semua murid tanpa mengira jantina dalam pembelajaran Jawi. Dapatan ini didapati selari dengan kajian Mastura Bazdis 2008 yang mendapati aktiviti bermain sememangnya tidak dapat dipisahkan daripada dunia kanak-kanak dan belajar melalui bermain pula merupakan satu pendekatan kurikulum yang sangat bersesuaian dengan kanak-kanak kerana pendekatan ini bertepatan dengan ciri-ciri semula jadi kanak-kanak yang sememangnya gemarkan aktiviti bermain dalam kehidupan mereka.
Sekian, terima kasih.